Jadi saya pun macam berlaku situasi itulah. Lepas tu satu masalah saya pula, walaupun saya ni lepasan universiti saya degree, tapi saya tak pernah bekerja. Bermaksudlah saya FTT sebelum saya start forex. Orang start forex FTT, saya FTT dulu. So bila saya dalam keadaan FTT dan saya start forex dan duit tu saja saya ada, apa berlaku pada saya? Pressure. Pressure tu bukan sekali, 2-3 kali. Dan pressure tu macam-macam tempat lah. Jadi keadaan yang sama juga, saya juga cuba buat bisnes dengan kawan saya tipu pula lagi plus macam-macam lah. Saya nak kata ditipu pun mungkin dia tak tipu, dia lebih pada kematangan di masa itu belum berlaku lah. Jadi bila pressure macam ni dan macam-macam berlaku, lagi susah nak trade forex, lagi desperate. Jadi setiap kali raya, orang kaya setiap kali raya saya menangis. Setiap kali raya saya menjengkol, tak tahu asal. Bulan puasa dekat raya menjengkol. Sebelum puasa gila-gila buat duit, menjengkol. Jadi berlaku 2-3 kali raya, maksudnya 2-3 tahun lah. Jadi saya pun selepas 2007 saya start tu, 2010 bulan 5 saya decide forex ni bukan untuk aku. Sebab dah 3 tahun aku habis duit, aku tak ada apa-apa, aku raya pun sampai tak mampu nak balik. Kan kereta pula, teknik kereta jangan cerita lah. Kan nak bayar kereta, trade forex dulu. Dah confirm habis lah. Kan? Jadi teknik-teknik tu saya dah buat kan. Teknik-teknik silang, teknik-teknik tu saya ada buat kan. Jadi saya tengok tak boleh. Lepas tu yang si mentor saya cakap tak boleh. You kalau you nak deal forex, you kena kenal diri, dia cakap. Kenal diri apa juga kan. Lepas tu dia cakap you kena kenal diri, you kena tahu. You kena belajar ilmu-ilmu ni. Saya kata ibu apa pula sesat pula. Dah lah aku ingat gila ilmu sesat pula kan. Lepas tu satu hari tu dia cakap saya, you mungkin ada masalah dalaman. Dia cakap sudah. Pergi Darul Shifa, dia cakap. Aku masalah dalaman pula ni, Darul Shifa ni. Jadi, saya tak pergilah Darul Shifa tu dekat Bangi je. Tapi apa berlaku ialah saya, masa tu mak saya meninggal, tahun 2008. Jadi, yang perjalanan saya start kat situ, saya mencari ubat untuk mak saya. Dia kena kanser, sebenarnya kanser dah lama tapi dia tak lambat. Dan dia nak meninggal. Jadi, perjalanan saya ialah saya mula mencari orang yang boleh ubat sebab doktor tak boleh ubat. So kita pergi cari orang-orang yang spiritual ni lah. So salah satu orang spiritual tu saya pergi ke Kelantan, saya jumpa nama dia Said. Saya panggil dia Ami Said. So Ami Said ni dia power tau. Saya datang, tak payah cakap. Saya cakap, apa pula ni? Macam Siti Piramli ni kan. You nak jumpa saya lama dah kan? Saya kata betul. Nak cerita pasal mak you kan? Mak you meninggal 2 minggu lepas kan? Saya kata, what the fuck kan? Afzal kau boleh tahu aku tak pernah jumpa kau cakap kau ni. Jadi saya tak langsung saya impress lah. Satu lagi suspend lah apa kejadah ni. Jadi tapi dia pun tak apa datang. Dia kata ada sebab datang. Lepas tu entah macam mana, ini cerita macam tak masuk akal bagi setengah orang tapi saya share terus terang. Entah macam mana the sense saya ni sebenarnya dihantar oleh seseorang yang energi dia tinggi. Dia sense macam tu. Dia tanya siapa yang hantar you? Kata, hantar apa saya nak cari mak? Tak, siapa yang hantar you? Dia tanya. Tak ada siapa saya cakap. Lepas tu dia cakap, you ada belajar apa-apa tak? You buat apa? Saya cakap saya trade forex lah. Oh, ada tak cikgu apa? Ada? Dia dapat dengan you tak? Oh. Dia hantar you datang sini ni. Saya cakap siapa? Tak, dia ni bukan someone. Dia cakap macam tu lah. Jadi dia boleh communicate pula dengan yang ni pula. Saya kata apa kejadah lagi complicated kepala aku ni. Aku ni datang nak selesaikan masalah forex aku dengan mak aku ni. Jadi perjalanan tu memendingkan kepala saya lah. Kan? Jadi saya secara tak langsung saya patah balik jumpa Syam. Saya kata, Syam, ada orang ni cakap saya dihantar oleh you, betul ke? Memang lah, dia cakap. Nak suruh you kenal diri you. Cakap, ada pula agenda. Tadi nak pergi berubat. Benda ni, saya totally confused kehidupan saya. Tapi saya kata, why not saya open diri, saya pergi belajar dengan dia. Saya pergi belajar dengan dia, saya ingat pergi belajar macam apa benda tau, apa dia buat kat saya kan. Okey, nak belajar, saya duduk dengan dia, kejap je 3 hari. Tapi saya datang dengan satu orang lagi, lebih tua pada saya. Yang si Amir Said tu mula datang, dia duduk depan ni kan. Dia tanya saya kan. Dia orang Kelantan kan. Lepas tu saya orang Kelantan kan. Lepas tu dia cakap dalam bahasa Kelantan lah. Tapi saya cakap bahasa Melayu kan. Dia cakap lah, aku nak tanya kau, mana Allah? Saya terdiam. Dia tanya saya, mana Allah? Sudah dia ni. Astagfirullahaladzim. Lepas tu dia cakap, kau tahu tak aku Allah? Saya, Allah! Apa benda aku masa tempat apa ni? Kau tahu tak aku Allah, kau Allah? Ni semua Allah ni. Saya Allah! Saya sumpah, saya totally macam dalam masa tu dalam TV kan apa tu ajaran sesat aku kata mampu kena tangkap aku ni. Sumpah. Saya macam keluar. Saya duduk selesaikan masalah nak cari duit pasal mak saya keluar tiba-tiba benda yang tak sepatutnya.
Jadi bermulalah perjalanan saya. Tapi rupanya cara dia tanya saya macam tu ialah bukan nak sesatkan saya, dia suruh saya keluar daripada kotak logik saya. Kotak logik saya ialah, masalah saya ialah saya muda dan saya ni bintang Scorpio. Scorpio ni kepala degil. Tak semua Scorpio tapi secara majoritinya. Jadi saya pula dari segi personality saya ni choleric. Dia ada 4 personality, choleric, sanguine, melancholy dengan phlegmatic. So choleric ni dia terlalu dominate, dia bossy. Tapi pasal dia degil. So bila dia bossy dia, sebab tu rajak saya tak peduli. Saya macam nak kata ego mungkin ego, tapi saya what the fuck you lah. Saya macam tu lah. Style macam tu. Bukan garang sangat maksudnya. Kenapa aku ikut kau? Kecuali kau bagus aku ikut kau. Saya bukan petikai dia pun tak. Cuma saya tak nak buang masa. Jadi saya ada benda tu, cuma dulu tak ketara macam ni lah, sekarang menyumpah banyak, dulu tak ada. Okay. Jadi beza dia lah, jadi bila saya saat macam tu, saya macam ada komponen choleric, lepas tu saya ada komponen benda ni, itu menyebabkan saya pakai logik akal saya terlalu banyak. Bila logik akal saya banyak, itu yang restrict saya. So apa berlaku lah, saya start aware yang benda ni berlaku pada saya, dia ajar balik saya rukun iman, rukun Islam, dia ajar saya satu-satu lah. Saya memang lepas saya belajar dengan dia 3 hari tu, balik tu saya macam sewil, seminggu tak cakap. Sebab dia punya jangkauan dia terlampau tinggi. Jadi saya belajar balik 99 nama Allah daripada awal, apa lebur dan lebur, apa lahir, apa semua. Apa benda ni? Kenapa aku belajar benda ni kan? Tapi somehow saya dapati ada satu benda yang saya learn pada dia tu menenangkan saya. Ada. Jadi saya macam, aku tak pernah rasa benda ni. So saya macam agak sedikit subtle, sedikit macam bertenang sikit daripada selalu macam jadi ada bertenang. Saya macam ada aku ada perasaan lain macam tu lah. Jadi saya pun secara tak langsung, tak adalah saya mengamalkan apa sebab dia tak ada amalan pun. Cuma satu benda yang dia minta saya lah pegang pada ayat surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man wa huwal latiful khabir. So dia kata ialah sesungguhnya Allah tu ialah Maha mengetahui, dia kata kan. So maksudnya awareness, the all awareness kan, Al-Khabir. Jadi dia kata tekan pada Al-Khabir. Jadi bila saya tengok Al-Khabir, saya duk kaji, saya study 99 nama Allah. Saya dah tengok Al-Khabir ni antara benda asas untuk perubahan dalam hidup. Al-Khabir maksudnya awareness, aware. Aware diri kita dalam keadaan yang aku keadaan teruk, so aku kena accept diri aku teruk dan aku kena berubah. Khabir, Al-Khabir dalam keadaan sedar. So saya tengok juga, kebetulan jadi cerita juga, saya juga dalam 2009, ni cerita cepat sikit lah pasal kita tak cukup masa, tapi somehow saya belajar dekat Mak Saleh. So bila saya start belajar dengan Mak Saleh, secara tak sengaja, saya macam memahami yang masalah perubahan hidup je datang daripada awareness juga. Rupanya kita kena start aware dulu. Aware contohnya ialah pemikiran kita. Apa yang kita feel, apa kita rasa. Aware yang kenapa aku rasa macam ni? Macam mana aku buat lebih baik? Dia sebenarnya daripada awareness. Itulah perjalanan saya peringkat awal lah. Jadi dalam perjalanan tu saya stop forex sekejap dan saya pun solat apa semua dan masa semayang tu pun saya ada perubahan di semayang. Sebab dulu saya semayang, sebelum saya belajar dengan dia, saya faham, saya ingat semayang lah, saya sini, Allah situ, saya ingat macam tu. So saya pun pakai cantik, nak ada Allah, kita duduk dengar dari kecil, saya ingat macam tu konsep. Saya tak ada pegang akidah siapa-siapa, saya cuma cerita perjalanan saya. So you anggap ni sebagai informasi dan jangan kau tangkap aku ikat ke depan tu kan. So jadi saya pun ingat semayang ialah Allah dengan aku kan. Jadi saya tidak memahami yang aku ni juga adalah daripada dia, pada peringkat awal lah. Jadi pertukaran saya masa tu ialah, masa saya semayang, masa saya baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kan Allah kepada Tuhan sekalian alam tu, saya tidak menganggap yang dia dekat depan saya. Saya menganggap saya sebagai dia. So bila saya semayang tu, saya macam Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya boleh rasa macam tu benda boom dalam badan saya. Macam wah, lazat gila semayang ni. Energi gila. Saya boleh rasa benda. Saya tak pernah rasa sebelum tu. Dulu semayang pasal mak suruh semayang je. Kan dulu semayang, kau tak takut ke mak masuk neraka sebab kau? Okey, semayang. Saya ingat macam tu. Jadi saya learn rupanya di setiap benda-benda yang ada masuk tu boost energy. Saya rupanya semayang ni energi. Saya tak tahu sebelum tu. Saya macam gila rasa boleh rasa saya punya tangan kaki, dia punya burning power, dia punya boleh rasa pada hujung kaki saya boleh rasa macam aku hidup kan. Saya tak cakap siapa-siapa lah sebab takut masuk jail ke apa, kena dengan jais ke kan. Tapi somehow saya feel benda tu. Bila saya feel macam fikiran saya macam lagi nampak benda tu lah. Jadi saya mengamati lah apa tu, bapa bacaan semayang, apa feel dia, apa. Saya main kat situ lah banyak kan.